Okay. So hari ni kita nak tengok berkenaan dengan project requirement yang you all kena buat. Okay, so kalau ikut inilah project requirement. Sekarang ni keluar apa ni? Microsoft Word ke? Yes, sir. Okay. So sekarang ni ini benda-benda yang you all kena simpan. Mana kata banyak benda you kena buat, tarikh bil, nombor akaun dan sebagainya. Kemudian kategori tarikh ni you fokus kepada satu ya, bukan dua, satu kategori je untuk domestik. Untuk domestik bermaksud rumah kediaman. Okay, you buat untuk rumah kediaman, jangan buat dua lah. Buat satu saja. Okay, calculation ni sama je. Calculation jumlah untuk charge you all boleh tengok di sini. Kemudian jumlah bayaran bil kalau ada tunggakan you akan tambah dengan tunggakan untuk mendapatkan the total. Kemudian operation, okay, kita ada add ataupun store data into file. So bermaksud you akan simpan ke semua data. So display an appropriate message. Ini bermaksud you kena display dialog box, okay? Dialog box, okay. Dialog box, kemudian searching you kena buat, display or record you kena buat, kemudian edit ataupun update, delete, reset dan juga exit. Okay. So Kaligus ni your project must fill all the requirement above. Okay. So you kena ada at least 3 kelas. Okay. Yang 3 kelas, kemudian apa lagi? 3 kelas tu nanti kita akan tengok Kemudian you ada exception handling, okay, GUI, file processing, okay. Dalam kes ni you boleh gunakan text file. Kemudian array of object, you boleh gunakan array object ataupun kita sebut sebagai ataupun satu lagi adalah ataupun array list. Array list ni lagi mudah lah. Okay, lagi mudah you boleh tengok. Kemudian system must be user friendly. Ini kalau you boleh gunakan konsep inheritance polymorphism, saya akan bagi bonus mark. Okey, sekarang ni saya nak kembali semula kepada kepada projek. Okey, di mana projek? Okey, sekarang keluar apa Azmira? Keluar NetBeans. Okey, NetBeans. Okey, saya ada buat satu program yang saya letak dalam Google Site saya tu. You all dah tengok lah. Kemudian hari ni saya ada buat sedikit modification. Okay, kalau sempat saya akan buat semua, tak sempat you all, okay, you all kena buat sendiri lah. Okay, ini yang saya buat. Di mana saya buat? Okay, saya tunjuk bawah lah. Okay, so kalau ikut di sini saya tambah beberapa button lah. Dari segi user interface ni you all buat sendirilah yang lebih cantik. Ini saya just nak bagi sekadar you all nak tengok saja bagaimana ia berlaku. Okay, so sebelum ni saya ada buat calculate button, save data into text file. Kemudian reset saya tak buat, reset saya baru tambah, search saya baru tambah, update saya baru tambah dan delete saya baru tambah. Tapi function tak berjalan lagi lah. Okay, semua yang hanya function, contoh, okay. Sekarang ni saya nak tunjuk you all berkenaan dengan kita nak tengok yang ni dulu. Okay, calculate data. So saya akan run melalui source. Okay, so dalam kes ni kalau ikut saya dah implement 3 kelas. Okay, yang dalam projek ni saya dah ada 3 kelas. Satu kelas yang berkenaan dengan user interface, satu kelas yang berkenaan dengan staff, sebab sistem saya ni adalah berkenaan dengan pengiraan gaji. Okay, sistem saya ni adalah berkenaan sistem yang mudah lah, simple untuk pengiraan gaji. Okay, so pengiraan gaji kepada staff ataupun pekerja ataupun employee, benda yang sama aja. So saya buat ni adalah staff GUI ataupun staff user interface. Kemudian ini adalah staff yang akan ada constructor dan juga getter setter method. Ni staff, ini adalah constructor, ini adalah getter method, dan juga kalau you all buat update, you all kena buat update, edit, you all kena ada setter method.
Ini getter method untuk saya nak display data je. Saya nak dapatkan data. Tapi kalau you all nak kena update ataupun nak edit, you all kena ada setter method. Kemudian staff operation. Staff operation maksud operation yang akan melibatkan operasi seperti add record, you all kena buat add record, kemudian display all, kemudian apa lagi you all kena buat edit record, kemudian update record dan sebagainya. So you all kena buat di sini lah. Okey, sekarang ni saya nak buat satu benda berkenaan dengan apa ni. Contohnya sebelum ni saya tak ajar you all lah. Saya tak ajar you all lagi berkenaan dengan apa ni, Allah. Berkenaan dengan kita nak simpan data di dalam text file. Okey, kita nak simpan data di dalam text file. Ini saya buat yang baru lah. Nama dia append data dalam text file. Append data text file. Okey. So bermaksud data akan terus bertambah dan terus bertambah. Saya tunjuk contoh ni dalam GUI kan. Dalam GUI project. Dalam GUI project ni saya buat dalam apa ni saya buat. Di mana saya buat sekejap saya sekarang ni file ni dibuat dari mana? File append data text file. Oh, dalam file processing. Okay. Sekarang ni you all keluar still lagi NetBeans kan, Azmira? Ya. Okay, sekarang ni benda ni berada dalam dalam projek file processing project. File processing project. Okay, so you all nanti saya akan post lagi lah nanti dalam Google Site. Okay, so append data text file, kemudian dalam file processing project. Okay, contoh saya buat saya kena pergi ke file processing project. Okay, sekarang ni bila you all tengok di sini, sekarang ni saya buat happy learning 1. Okay, happy learning 1. Saya nak tambah dalam text file. Okay, sekarang ni kita memandangkan kita menggunakan, since kita gunakan text file, so saya gunakan file writer dengan print writer. So ada hubungan kait lah. Hubungan kait. Okay, sebelum ni kita gunakan file name. Kita letak contoh sebelum ni kita buat apa? Kita buat file name. Dia sama aja. File name, kemudian you buat new file, kemudian you letak benda ni lah. Ini tak ada masalah. You letak sini. Ctrl C. Dia sama aja. Okay, you letak di sini. Kemudian sini you letak file name. File. Dia sama aja. File name. Okay, file name di sini dalam constructor file writer. File writer ditulis dalam constructor bagi kelas print writer. So ada hubungan kait. File name di sini, kemudian file writer di sini. Untuk kita nak append data, kita nak tambah data dalam text file, you all kena set sebagai ini penamaan yang barulah. You kena letak true. T-R-U-E, true. Okay, true. Okay, sekarang ni apa yang di sini? Import je lah. Okay, dah import. Okay, so you all kena letak true. Selepas nama file name ni, true. Okay, pada kelas file writer. So bila you run, sekarang happy learning 1. Bila you run, okay, build successful. Nampak kan build successful, Azmira? Nampak, sir. Okay, sekarang kita tengok dalam tambah file ni. Tambah file, you all tak nampak lah. Tambah file ni, saya tengok, tak apa, saya tunjukkan you all lah. Sebab kalau guna ni dengan switch macam-macam. Dengan switch, okay, mana ada, okay, file project. Nampak? Tambah file. Bila saya klik tambah file ni, you all tak nampak, so saya nak share lagi.
Saya nak kena share lagi. Mana tambah file. Okay, nampak tak Azmira? Nampak. Okay, nampak. Okay, happy learning 1. Okay, kemudian bila saya kembali semula ke mana? Ke NetBeans. Okay, saya nak tambah file lagi. Saya letak happy learning 1 ni. Sekarang ni NetBeans ke? Yes, sir. Okay, happy learning saya tukar jadi happy learning 1, saya nak tambah lagi jadi happy learning 2. So bila saya run sekali lagi, bila saya run, okay, so kita boleh tengok file you all boleh buka file tambah file.txt tu. Okay. So you all tak nampak, saya klik, saya nak cek kat you all lah. Okay, bila saya buka, nampak tak sekarang ni? Ada berlaku pertambahan data. Happy learning 1, kemudian happy learning 2. Okay, faham tak? Nampak tak semua? Azmira, happy learning 2? Nampak, sir. Okay. Itu gunanya bila kita set true pada sebaris dengan varieties. Lepas nama file letak true sebab you all nak append. Append tu maksud kita nak tambah. Kita nak tambah data di dalam text file. Okay. Sekarang ni saya bawa you all ke mana? Ke program yang saya buat. Tapi ada error lagi, saya belum fix lagi the problem. Okay. So bila you tengok sini, bila saya run macam saya nak run, speaker source, saya right click, run file. So you all tak nampak, so saya kena bawa you all saya kena share kan. Okay, sekarang keluar apa Azmira? Keluar output, sir. Keluar output kan? Okay, keluar output. Okay, saya besarkan. Okay, keluar output nampak? Okay, sekarang ni tak apa, saya kecilkan. Saya nampak Okay, staff, sekarang keluar output, staff nama saya letak katakan 1111. Okay, saya letak nama Muhammad Zabidin Hussein. Okay, gender saya letak male, address Changlun, Taman A, Changlun, katakan saya buat. Okay, state saya pilih Kedah, katakan 4,000, allowance 300, deduction 200. So bermaksud 4,300 ditolak dengan 200 menjadi 4,100. So saya akan calculate. Bila saya calculate, so keluar sini 4,100. Okay, 4,100. Okay, kemudian saya simpan data dalam text file. So saya nak simpan data dalam text file, saya tekan save data. Okay, save. Tapi bila sekarang ni benda ni dia tak user friendly lah, sebab sepatutnya you all kena keluar message mengatakan bahawa data ni telah disimpan dalam file. Kemudian bila keluar message tu, automatik yang benda ni akan jadi kosong. Contoh dia akan jadi macam ni lah. Saya tekan reset. Nampak? Okay, semua kosong. So saya masuk lagi. 333 Jamal Abdillah. Okay. Kemudian Jamaliah, saya buat Jamaliah lah. Jamaliah. Female, address Taman B. Perlis. Taman B kita buat Arau. Arau di mana? Arau di Perlis. Okay. Kemudian grocery 5,000. Okay, allowance 500. Kemudian deduction 300. 5,500 tolak 300 jadi 5,200. Okay, so kita save data. Okay, dah keluar. Kemudian kita reset balik. Okay. So sekarang ni
Bila saya save data, kita tengok. Sekarang ni saya kembali semula kepada kepada NetBeans. Okey. Ya. Okey, sekarang ni bila saya klik sekarang ni kalau NetBeans ke Azmira? Yes, sir. Okey, bila saya klik calculate, apa terjadi? Double klik ya, calculate. Seperti biasalah. Ini saya dah ajar lah. Okay. Basically, bila you all dapatkan data daripada text file, bila you all nak dapatkan data, daripada gross salary, okay, bila you all nak dapatkan data daripada text field, okay, dia akan return dalam bentuk string. Contoh sini saya dapatkan gross salary, text field pada gross salary, text field untuk allowance dan text field untuk deduction. Bila you all retrieve data tu, okay, dia akan return dalam bentuk string. Okay, you nak dapatkan data daripada text field, you kena gunakan get text. Okay, text field salary dot get text, kemudian tf allowance dot get text dan tf deduction dot get text. Semua ini dia akan return dalam bentuk string. Tapi sekarang ni you all nak buat calculation. Kalau nak buat calculation, you all kena tukar ke bentuk jenis data yang ingin diguna. Contoh, saya andaikan salary, allowance dan deduction ni datanya adalah double. So saya akan tukarkan string tadi ke bentuk double. So saya gunakan double dot pass double. Okay, benda ni. So bila you all dah tukar ke bentuk double, gunakan double dot pass double, kemudian you all boleh buat calculation. Okay. Kemudian kita nak display data semula. Kita nak display data pada tadi kita get text. Get text bermaksud kita nak dapatkan data daripada text fee, gross salary, allowance, deduction. Sekarang ni you nak letak nilai pada text field. Nak letak nilai pada text field, okay, you all akan gunakan set text. Get text nak dapatkan data. Set text nak letak data pada text field. So saya nak letak data, saya gunakan set text pada text field net salary. So berbanding set text ni dia akan terima data dalam bentuk string. Set text ni akan terima data dalam bentuk string. Tapi sekarang ni net salary dalam double. So you kena tukarkan double kepada string. Okay, maksud you akan tukarkan net salary dalam double. You nak tukarkan net salary ni yang jenis data adalah double. You nak tukarkan double ke bentuk string. Sebab set text ni hanya terima dalam bentuk string saja. So you kena tukarkan ke bentuk string. Ini nak tukarkan daripada string kepada double. Ini nak tukarkan saya ulang balik. Ini kita nak tukarkan string kepada double. Ini kita nak tukarkan double kepada string. Okey, itu beza dia. So dia akan display. Okay, macam kita tengok tadi lah. Okey, ini untuk calculation. Nanti you all nak buat calculation untuk apa ni? Untuk apa? Kalau kita tengok project requirement, you all nak kira, you all nak kira charge semasa. Okay, you all nak kira charge semasa. Konsep dia lebih kurang macam tu jugalah. Okay, you all akan contoh calculate current bill. So dia akan calculate lah. So dia akan dapatkan bacaan meter sebelum dan selepas. So dia akan, you all kena buat calculate. Contoh. So dia ada banyak kaedah. Tu salah satu contoh yang paling senang. Okay, bila you tukar calculate, so dia akan dapatkan data daripada text field, charge semasa bacaan dahulu dan bacaan sekarang, kemudian dia akan buat calculation. Okay, itu ya. Kemudian Kemudian apa lagi?
Kemudian, okay, kita klik, kita tengok. Sekarang kita nak tengok save data pula. Save data. Okay, kalau kita tengok sini, kita nak save data, you all kena dapatkan data daripada staff number. Staff number ni saya declare sebagai integer. Name, string. Gender, string. Address, string. State, string. Grocery, double. Allowance, double. Deduction, double. Dan net salary, double. So, dia hanya ada dua jenis data saja. Iaitu string. Dia ada tiga. Integer. Kemudian, yang ini adalah string, yang ini adalah double. So ada tiga jenis data, integer, string dan double. Okay, so kita tengok staff. Seperti yang saya buat tadi. Okay, staff number sebagai integer, name, gender, address, state semua sebagai string, salary, allowance, deduction dengan net salary adalah double. Ada tiga jenis data sahaja. So kita gunakan instructor adalah kita nak simpan ke semua data dalam satu objek. Kita nak simpan ke semua data dalam satu objek. So constructor amat penting. You tak boleh lari daripada menggunakan constructor sebab kita nak simpan ke semua data ni dalam satu objek. Bila kita create objek daripada kelas staff. Okey, sekarang kita kembali semula kepada save data. Okey, save data. Bila save data apa jadi? Sekarang ni saya nak append data. Okay, sebelum tu saya nak tunjuk save data. Mana save data? Okay, button save. Okay, yang ni adalah kita tengok save data ni apa button, apa dia punya variable name dia? BTN save. So variable ni penting ni. Variable untuk text field, and then radio button, and then combo box, dan juga button amat penting. You all kena rename. Yang label ni you all tak perlu rename lah. Sebab kita bukan nak access data pun daripada label. Melainkan kalau you all nak access data daripada label, you all kena buat lah. Tapi jarang, tak pernah buat. So, kalau you all tengok di sini. Okay. So ini adalah text field untuk star number, you all tengok di sini. Kemudian name, kemudian apa lagi? Radio button, okay. RB adalah radio button female, yang ni RB untuk male. Kemudian ini apa lagi? TF address, kemudian ini CB adalah combo box state. Senang, you kena standardizkan benda ni. Ini TF salary, and then ni adalah TF allowance, and then TF deduction, and then TF net salary. Kemudian ini BTN calculate. Dan BTN save, BTN reset dan sebagainya, BTN delete dan sebagainya. So sekarang saya tengok untuk kita nak simpan data. Okay, simpan data. Okay, BTN save BTN save tadi. Bila kita simpan data, kita tahu bahawa bila kita klik button, maksud dia akan membuat method action perform. You all dah belajar action perform ni. Okay, so bila tengok di sini, tengok bagaimana coding dalam GUI ni, coding dalam kelas staff GUI ni akan berkomunikasi dengan kelas-kelas yang lain. Nanti benda ni, kalau you all faham benda ni, nanti bila you all pergi ke kelas software analysis and design, senang. Okay, senang sebab basically tiga ni mesti kena ada. Mesti kena ada. Satu kena user interface, satu kena dengan kita panggil sebagai business object. Ini berkenaan dengan operation. Okay. Operation ataupun berkenaan dengan database lah. Tak apalah. You all tengok sini. Bila saya tekan save button, apa terjadi? Okay. Tengok. Saya declare satu variable untuk satu variable yang berjenis kelas staff. Kelas staff ni sebab saya nak simpan data ni. Okay. Di mana dia? Okay, staff. Kemudian staff option. Kenapa saya gunakan staff option? Sebab nanti saya nak simpan data. Di mana dah? Okay, saya nak simpan data. Okay, saya nak simpan data dalam text file. Tak apa, kita tengok dulu. Sekarang ni bila save button save, bila butang save, bila button save ditekan, so apa terjadi? Tengok, sekarang ni, ini. Saya nak dapatkan data daripada text field staff number. So,
saya convert data string ni ke bentuk integer. Kalau name ni you all tak, name ni adalah string, so you all tak boleh tak perlu convert lah, sebab get text dia akan return dalam bentuk string, so you all assign je lah dalam variable yang berjenis string. Gender ni null. Kenapa null? Buat masa ni gender adalah string. Buat masa ni saya tak null sebab nanti saya akan check. RB is selected. Apa RB is selected? RB apa ni? Apa yang saya buat? RB, okay, RB is selected. RB mail lah, RB mail, radio button mail. Contohnya adalah jika radio button mail ni dipilih, okay. So jika RB male ni dipilih, so apa yang akan terjadi? Ataupun jika RB female ni dipilih, apa yang akan terjadi? Okay. Harus diingat, bila you all buat radio button, you all kena groupkan. Groupkan radio button tersebut. Kalau tak nanti, kalau you all tak groupkan dengan menggunakan button group, you all boleh pilih lebih daripada satu. Radio button ni tujuannya kita nak pilih salah satu. So you gunakan button group. So saya dah tunjuk dah pada video yang lepas. So okay, so kita kembali semula ke save data. Sebab if RB male, if radio button male is selected, so saya assignkan nilai male kepada gender. Okay, kalau RB female, saya assignkan. Okay, ini kaedah untuk kita nak dapatkan data daripada radio button. Kita gunakan method is selected. Kemudian address saya gunakan text field. TF adalah text field address, so saya dapatkan data daripada text field address, so saya assign pada satu variable. Okay, sebab kenapa saya perlukan variable ni? Sebab saya nak nanti saya nak simpan dalam satu objek. Okay. State, sekarang state ni adalah apa ni? Kita sebut sebagai combo box. Ini adalah combo box. Bila you klik, dia akan keluar. Dia akan senaraikan benda tu. Okay. So nak dapatkan state, okay, nak dapatkan nilai pada combo box state, CB adalah combo box state. So you akan gunakan method get selected item. So get selected item akan ingat method get selected item akan return dalam bentuk objek. Okay, contoh sebut CB state dot get selected item. Nampak? Nampak ni, get selected item. Get selected item dia akan return dalam bentuk objek. Sekarang ni kita tak nak gunakan objek. Kita nak jadikan sebagai string. So sekarang ni you all akan tukarkan objek ke bentuk string. Okay? You all akan tukarkan objek ke bentuk string. So benda ni akan return dalam bentuk objek. So bentuk objek ni akan ditukarkan, akan di-convert ke bentuk string. So sebab you all nak assign nilai pada satu variable yang berjenis string. Okay, dah selesai. Kemudian salary, okay, salary, allowance dan deduction ni semua adalah dalam bentuk kita nak buat pengiraan dalam double. So you all akan tukarkan. Ini saya dah tunjuk tadi kan. Kita tukarkan string ke bentuk double, string double. Kemudian you all boleh membuat pengiraan. Okay, sekarang ni bila you all dah dapat semua, kita akan simpan dalam satu objek. Kita akan simpan di dalam satu objek. Okay, kita akan simpan dalam satu objek. That's why saya perlukan staff number simpan. Ini kembali semula kepada, you all akan kembali semula kepada constructor. Okay, kembali semula kepada constructor. Tengok, staff employee. Saya tak gunakan staff, takut nanti you all confused. So saya gunakan satu variable nama dia employee. Staff employee. So employee equal to new staff. Staff number, name, gender, address, state, bla bla bla. Yang saya guna ni. Okay, pastikan susunan ni adalah sama dengan susunan yang pada constructor ni. Pastikan sama. Maksudnya adalah jangan you letak name ini, jangan you letak name pada kedudukan pertama dan staff number pada kedudukan yang kedua. Tak boleh. Sebab susunan dia tak sama. Kena ikut dia punya order. Staff number dulu dan name. So, you all kena buat seperti berikutlah. Bermaksud ini, bila you all dapatkan data daripada GUI component, so dah membuat pengiraan, kemudian barulah you all akan buat apa? You all akan, apa kita panggil sebagai ni?
you all akan apa ni? Akan simpan dalam satu objek. Sebab kita nak bawa satu objek, kita tak akan membawa setiap elemen-elemen ni. Semua elemen ni kita akan simpan dalam satu objek. So, pergi mana-mana pun, kita nak communicate dengan kelas mana-mana pun, kita akan bawa objek. Kita akan bawa objek. Okay, kita akan bawa objek ni. Objek yang di-create daripada kelas staff. So, kita akan bawa objek. Objek tu akan mengenai data berkenaan dengan star number, name, gender dan sebagainya. Okay, ni seolah-olah kita nak simpan dalam objek lah. Kita nak simpan data dalam objek staff constructor ni. Kalau bahasa yang informal. Okay, so bila kita dah simpan dalam satu objek, bila kita dah simpan semua elemen, semua data ni dalam satu objek, so apa yang kita nak buat? Kita nak simpan dalam text file. Okay, kita nak simpan dalam text file. Okay, nak simpan dalam text file. Okay, saya akan panggil method add record. Method add record ni adalah method yang terdapat di dalam kelas staff operation. Okay, method add record ni adalah method yang terdapat di dalam kelas staff operation. Sekarang you all boleh nampak bagaimana kelas GUI ni, staff GUI ni communicate atau berhubung dengan kelas staff dan juga kelas staff operation. Nanti you akan tengoklah dia punya lukisan, kita punya sebagai sequence diagram dalam SAD nanti you akan belajar. So bermaksud staff GUI kelas ni akan berhubung ataupun akan communicate dengan kelas staff dan juga kelas staff operation. Staff operation, kelas staff maksud kita nak simpan data dalam objek. Apapun you all kena simpan data dalam objek. Kalau ada contoh, kalau you all punya projek ni ada banyak maklumat. So semua maklumat tu mesti disimpan dalam objek terlebih dahulu. Setelah tu barulah you akan simpan record. So you akan simpan record based on kepada objek, Okay, so staff operation.add record. So you all akan hantar employee. Employee ni adalah berjenis staff. So kita kena tengok apa ni method add record dalam kelas staff operation ni. Staff yang ni huruf kecil ni. Huruf kecil. Yang ini adalah object reference variable. Ini adalah kelas. So you all kena pergi ke kelas add record. So pergilah kelas add record dalam staff operation.java. Nampak ni? Klik ni add record. Nampak? Apa yang you send? You send satu variable itu employee. This employee berjenis staff. So pergi ke sini. Okay, you panggil add record. So ada satu apa ni? Pun sama juga. Parameter dia mesti berjenis staff juga sebab you send variable employee yang berjenis staff. Okay, so ini saya dah terang dah dulu dalam video. So bermaksud employee, okay, apa maksudnya? Employee akan merujuk kepada apa? Kepada record ni lah, yang record baru yang you simpan. So nilai rujukan employee ni akan diberikan kepada M. Okay, apa maksudnya? Kalau ikut sini, you all boleh bayangkan di sini lah saya buat. Contoh saya buat M akan merujuk ke mana employee merujuk. Contoh sini, apa ni? Kita hantar employee kan? Employee, kemudian kita hantar ke mana? Kita hantar ke M. So maksud M adalah employee. So maksud employee akan merujuk objek yang ditunjuk oleh employee. M akan merujuk, variable M ni akan merujuk ke mana, kepada objek yang ditunjuk oleh variable employee. Itu maksudnya. Okay, so bila kita you all tengok di sini, okay, nampak file ni, kemudian tengok saya letak apa ni? Saya letak true. Okay, saya letak true. Saya gunakan file writer dan pre-writer. Nampak dia berhubungan kait. Okay, so bila jadi macam ni, saya pun apa yang saya buat? Saya pun apa ni? Okay, okay, saya stop dulu dekat ni sebab kita ada 1 minit je. Takut tak sempat. Nanti saya invite you all balik.